Kerajaan Pahang akan menyiapkan 40% asas loji rawatan air Sungai Bilot dalam tempoh 2 bulan sebelum musim tengkujuh tiba. Yang Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Wan Rosdi Wan Ismail berkata, pihaknya mensasarkan asas loji baru itu akan dapat disiapkan pada Oktober ini. Hari ini saya datang ke Rauk, program 2 in 1 lah. Yang pertama kali saya mengambil kesempatan untuk melihat TPW di UITA. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Yang Hormat Datuk DO telah memberi talimat, Kawal Kesihatan Daerah pun telah bagi talimat dan semua berjalan dengan lancar. Dan lebih daripada tahap yang kita jangka dan dalam daftar yang telah dapat berisi. Selepas itu saya pergi ke loji rawatan air yang berhampiran dengan tempat di sini lebih kurang 5-6 km lah. Bilot. Bagi tujuan untuk melihat perkembangan dan ada berlaku sedikit kelewatan, itu lebih kurang 3% daripada jadual. Tapi ini mungkin disebabkan PKPD menyebabkan berlaku kelewatan. Tapi saya telah difahamkan oleh pihak kontraktor tadi, mereka akan pertingkatkan lagi dan dijangka siap pada bulan 4 tahun depan. Kadar NTU memang tinggi 9,000 dan ini menjejaskan yang betul naik kepada masyarakat tempat. Dan sebab itulah kita telah mendapat pertukaran, mendapatkan pertukaran melalui wakil rakyat setempat studio, dan kita telah jaya mendapat pertukaran, telah mengeluarkan tanda dan sekarang ini kerja-kerja telah dibuat. Bahawa saya yakinlah bulan 4 nanti kalau tidak ada apa-apa halangan yang besar, projek ini dapat disiapkan dan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat tempat, khususnya di daerah. Beliau berkata demikian ketika dihubungi Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM di Rumah Tamu Majlis Daerah Raub. Turut hadir Ahli Dewan Negeri Dong Yang Berhormat Datuk Seri Haji Syairuddin Abdul Muin, Adun Padang Tengku Yang Berhormat Datuk Mustafa Haji Long dan Pegawai Daerah Raub Yang Hormat Datuk Muhammad Syahid Ismail. Beliau berkata terdapat sedikit kelewatan dalam pembinaan loji rawatan air Sungai Bilot setakat ini, sebanyak 3% disebabkan oleh wabak COVID-19. Namun beliau difahamkan oleh pihak kontraktor mereka akan mempertingkatkan lagi kerja pembinaan dan dijangka siap bulan April tahun depan. Menurut beliau lagi, kadar nilai bacaan kekeruhan NTU di Sungai Bilot adalah tinggi, iaitu sebanyak 11,000 dan ini menjejaskan bekalan air masyarakat di kawasan ini. Dan sebab itulah Kerajaan Pahang berusaha mengadakan peruntukan serta telah mengeluarkan tender dan kini kerja-kerja telah dibuat. Kerajaan Pahang pada Februari telah meluluskan sebanyak 18 juta ringgit bagi pembinaan tangki mendapan melibatkan 3 loji rawatan air di Sungai Bilot, Sungai Semantan dan Sungai Klau bagi menangani isu kekeruhan yang berlaku. Nilai kontrak bagi LRA Sungai Bilot adalah sebanyak 7.6 juta ringgit, manakala LRA Sungai Semantan berjumlah 5.22 juta ringgit dan nilai kontrak bagi projek LRA Sungai Klau pula berjumlah 3.41 juta ringgit. Sebanyak 8,504 akaun pengguna terlibat bagi loji rawatan air di Sungai Bilot. Loji rawatan air Sungai Semantan pula 7,362 akaun dan loji rawatan air Sungai Klau melibatkan 4,104 akaun. Pelbagai situasi dan ujian hidup yang dihadapi segelintir penduduk di negeri ini yang terkesan dengan pandemik COVID-19 yang terus mendapat perhatian dan bantuan daripada Kerajaan Pahang. Pengerusi Jawatankuasa Hal-Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Syed Ibrahim Syed Ahmad berkata, kerajaan negeri tidak pernah meminggirkan apa jua permasalahan yang dihadapi rakyat, malah terus mencari solusi terbaik untuk membantu. Katanya sebagai contoh, beliau turun padang bersama pemimpin setempat menyampaikan sumbangan cek bantuan Pusat Khidmat Masyarakat Dun Kerdau daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Wan Rosdi Wan Ismail kepada 4 orang penduduk sekitar Dun Kerdau. Mereka ialah warga emas, pesakit kronik, Ketua Balai Polis Kerdau yang kemalangan serta penduduk yang menjadi mangsa ribut di Kampung Pekan Kerdau baru-baru ini.
Beliau berkata walaupun pembayaran agak lewat kerana memenuhi prosedur audit dan kewangan negeri yang wajib setiap kali proses penjelasan, namun pemohon tetap menerima manfaatnya. Justru beliau berharap bantuan yang dihulurkan sedikit sebanyak dapat membantu kesulitan yang dihadapi mereka yang terlibat. Begitu juga dengan penduduk lain yang memerlukan bantuan, tampillah berjumpa ketua kampung atau mana-mana pemimpin setempat agar penderitaan mereka dapat diringankan dengan sebaik-baik bantuan.